Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Alif Iqmal Syah bin Sapari. Pada video pada kali ini adalah perkongsian tentang pengenalan dan terminologi sisa pepejal sebagai tugasan pengucapan awam untuk subjek KPPS 2213 Perumahan dan Pengurusan Sisa Pepejal. Sebelum saya teruskan ke pengisian kita dalam video ini, sedikit pendahuluan mengenai tajuk kita lah. Isu-isu yang berkaitan dengan masalah pengurusan sisa pepejal di Malaysia ini bukan sesuatu yang baharu lah untuk kita perdebatkan. Lagipun pertambahan populasi penduduk, proses pemadaran yang semakin pesat, ini menyebabkan sisa pepejal ini semakin bertambah akibat daripada penjanaan dari masyarakat kita sendirilah. So secara umumnya sistem pepejal ini merujuk kepada sampah sarap yang ataupun bahan buangan yang bukan dalam bentuk cecair ataupun gas. Sebelum saya teruskan, saya beritahu terlebih dahulu apa yang akan saya kongsikan dalam video saya kali ini. So topik yang pertama adalah saya akan membincangkan tentang hierarki pengurusan sisa pepejal. Kemudian saya akan bercakap mengenai elemen yang ada di dalam pengurusan sisa pepejal. Kemudian kelas-kelas sisa pepejal, jenis sisa pepejal yang terkawal, time and motion study dan kepentingan time and motion study ini, dan akhir sekali bagaimana air kuras leachate boleh terhasil, dan kemudian kesan daripada air leachate ini sekiranya tidak dikawal dengan sempurna. Kita teruskan ke yang pertama sekali adalah hierarki pengurusan sisa pepejal. Di sini ada piramid hierarki pengurusan sisa pepejal. Baiklah, untuk kolom pertama sekali yang kecil itu adalah pengurangan. Kemudian diikuti dengan guna semula, yaitu kolom warna kelabu itu. Kemudian yang ketiga adalah kitar semula. Kitar semula ini. Kemudian yang keempat ni adalah rawatan perantaraan, dan yang terakhir sekali yang warna hijau ni adalah pelupusan, di mana portion dia adalah yang paling besar dan duduk paling bawah sekali di hierarki pelupusan sisa pepejal ni. Okey, so untuk masa kini kita lebih fokus kepada pelupusan itulah, kemudian rawatan perantaraan, kitar semula dan juga guna semula, barulah pengurangan ini adalah paling sikit lah dalam masa sekarang. Dijangka dalam masa depan kita graf yang di graf hierarki ini akan jadi beginilah. Pengurangan ini akan duduk di atas portion yang paling besar nih. Jadi pelupusan adalah duduk di graf yang paling bawah ni lah. Dari segi pelupusan tu kita akan lebih kurangkan maksudnya. Hierarki itu akan menjadi mula-mula pengurangan kat sini. Ni adalah di masa hadapan. Kemudian guna semula, kemudian kitar semula ni tetap dekat tengah. Kemudian kita yang nomor 4 ni dia akan jadi rawatan perantaraan, dan yang terakhir sekali ini adalah pengurangan tu pelupusan tu akan jadi paling sedikit lah. Okey. Seterusnya saya proceed ke tajuk yang seterusnya, iaitu elemen-elemen yang ada dalam pengurusan sisa pepejal ni. Elemen pengurusan sisa pepejal ni ada 6 kesemuanya. Yang pertama sekali adalah penjanaan sisa, yang kedua adalah pensetoran, yang ketiga adalah kutipan, yang keempat adalah pemindahan dan pengangkutan, yang kelima adalah pemprosesan, yang keenam adalah pelupusan. Saya akan terangkan satu persatu elemen pengurusan sisa pepejal ini. Saya pergi yang pertama dulu, penjanaan sisa. Penjanaan sisa ni berlaku ketika permulaan proses bahan mentah dilakukan. Kadar penjanaan sisa pepejal ni diketahui terlebih dahulu sebelum kita merancangkan pengurusan sisa pepejal ni macam mana untuk kita lakukan. Baiklah, yang kedua adalah pensetoran. Pensetoran ni adalah penting di mana untuk kita elakkan gangguan daripada binatang scavenger seperti anjing dan kucing, dan untuk kita elakkan pembiakan lalat ataupun tikus ataupun serangga yang mana boleh mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Pensetoran yang sistematik ni adalah elemen yang sangat penting lah. Kita masuk ke elemen yang ketiga adalah kutipan. Kutipan ni merupakan proses di mana
kita mengutip dan mengumpul sisa pepejal domestik, sisa pukal ataupun bahan kitar semula di tong setiap premis ataupun punca janaan sisa yang dan kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan kutipan. Maafkan saya. Okey, seterusnya elemen yang keempat ni adalah pemindahan dan pengangkutan. So pemindahan ni adalah proses di mana peringkat sisa pepejal ni dipindahkan ke sesuatu kawasan pemprosesan tapak pelupusan, kawasan longgokan sementara. Manakala pengangkutan ni pula adalah satu aktiviti di mana kita angkut sisa pepejal ni dari tempat penstoran untuk kita hantar ke pusat rawatan perantaraan. Seterusnya elemen yang kelima adalah pemprosesan. Pemprosesan ini dilaksanakan dalam bentuk dilaksanakan di dalam pengurusan pengurusan sisa bagi meningkatkan efisiensi operasi dan untuk kita dapatkan semula sumber-sumber yakni bahan-bahan terpakai serta kita tukarkan produk ni kepada tenaga. So yang terakhir adalah pelupusan. Pelupusan ni adalah proses terakhir yang melibatkan pemusnahan sisa pepejal itulah, di mana sisa pepejal tu sudah kita olah ataupun belum kita proses lagi. So yang pelupusan ni adalah proses di mana kita musnahkan lah, kita hancurkan dia menjadi satu sisa yang lebih kecil dan lebih terolah lah. Okey, seterusnya kita teruskan ke kelas sisa pepejal. So kelas sisa pepejal ini dia ada 5. Pertama sekali adalah refuse, kemudian garbage, soil, rubbish dan juga waste matter. So refuse ni adalah semua buangan sisa pepejal yang bersifat pepejal dan kering. Kemudian garbage ni adalah sisa pepejal daripada sayuran, buah-buahan, sisa ternakan dan juga termasuk sekali bekas ataupun bungkusan lah, plastik-plastik, kontainer. Kemudian yang ketiga ni adalah soil. Soil ni adalah sebahagian daripada garbage tadi juga, tapi yang digunakan sebagai sumber makanan ternakan lah. Kemudian yang keempat adalah rubbish. Rubbish adalah sisa pepejal yang mengeluarkan bau busuk seperti sisa dari tumbuhan, kayu dan juga kertas. So mana-mana sisa pepejal yang menyerap air ni dia akan mengeluarkan bau busuk lah. So yang terakhir sekali adalah waste matter. Waste matter ni adalah sisa daripada tanah, binaan-binaan tanah liat, besi, kaca dan batu. So di mana-mana sisa pepejal yang tidak mudah terbakar ni adalah termasuk dalam kelas sisa pepejal, iaitu waste matter. Okay, so kelas sisa pepejal tadi ada 5, refuse, garbage, soil, rubbish, waste matter. Okay, so itu adalah 5 kelas sisa pepejal lah. Kemudian saya teruskan lagi tajuk saya yang seterusnya, iaitu sisa pepejal terkawal. So sisa pepejal terkawal ni ada 8 kesemuanya. Yang pertama sekali adalah sisa pepejal pembinaan, sisa pepejal isi rumah, sisa pepejal perindustrian, kemudian sisa pepejal keinstitusian, kemudian sisa pepejal import, sisa pepejal awam, dan yang terakhir sekali adalah sisa pepejal yang ditetapkan dari semasa dan ke semasa lah. Okay, so masuk ke dua topik yang terakhir adalah first adalah time and motion study. So apa sebenarnya time and motion study ni? So time and motion study ni adalah satu prosedur di mana pengumpulan dan penganalisan data kita perolehi daripada kerja-kerja dibuat daripada lapangan secara sistematik. So apa pentingnya time and motion study ni? Kepentingan time and motion study ini adalah untuk memantau perjalanan kerja-kerja pengurusan sisa pepejal bagi kita dapatkan masalah dan kita kemukakan cadangannya untuk kita atasi lah. Okay, so masuk ke topik saya yang terakhir adalah bagaimana air kuras Lishet terhasil. So apa sebenarnya air kuras Lishet ni? Air kuras Lishet sebenarnya terhasil daripada apabila air hujan ini terkumpul dalam tambak tanah, lubang, kolam dan lagun. So hasil daripada air hujan yang bersentuhan dengan bahan di tempat buangan sampah dalam tempoh yang panjang ni akan menghasilkan air kuras Lishet lah. So air tapungan, kolam, tambak tanah ni bila dia bersentuhan dengan
sisa-sisa pepejal dalam tempat buangan sampah, dia akan menghasilkan air kuras leachate. So sebenarnya kenapa pentingnya kita tahu apa sebenarnya air kuras leachate ini dan apakah kesan dia kepada persekitaran. So air kuras leachate ini adalah pencemar utama air dan juga air tanah, terutama apabila berlakunya hujan lebat dan penelusan cepat melalui tanah. Maafkan saya. Jadi air kuras leachate ini dia akan mencemarkan air dan boleh mengundang berbagai penyakit daripada pencemaran sebab dia bersentuhan dengan bahan-bahan di tempat buangan sampah kan. Okay, so ini menunjukkan bahwa untuk kita mengelakkan berlakunya terhasilnya air kuras leachate ini, pengurusan sisa pepejal yang sistematik, yang efisien ini sangatlah penting untuk kita kekalkan persekitaran yang baik, dan juga untuk dari segi kesehatan untuk kita mencegah kejadian penyakit dan juga untuk menjaga nilai estetika persekitaran lah. So itu saja yang saya boleh kongsikan dalam video saya. Mungkin akan di masa akan datang mungkin saya akan share lagi apa yang boleh saya kongsikan sepanjang pembelajaran saya. Jadi sampai jumpa di video yang seterusnya. Sekiranya ada masa, jumpa lagi. Bye.